Ya, dia. Hampir 500 pegawai dan anggota polis kontingen Sabah akan ditugaskan sepanjang sambutan Pesta Keamatan tahun ini. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, pihaknya sudah membuat perancangan awal bagi memastikan perjalanan keseluruhan Pesta Keamatan sentiasa dalam keadaan yang selamat dan terkawal. Lebih kurang dalam hampir 500 personel kita gerakkan untuk memastikan bahawa perjalanan keseluruhan Pesta Keamatan ini sentiasa dalam keadaan yang selesa lah. Maksudnya ni 500 personel ini adalah personel trafik untuk mengawal lalu lintas. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pemakaian Pangkat dan Serah Terima Tugas 4 jawatan Ketua Jabatan PDRM Kontingen Sabah di Auditorium IPK Sabah, Kota Kinabalu. Datuk Jauteh berharap pegawai dan anggota polis yang bertugas dapat menjalankan tugas sebaiknya bagi memastikan kelancaran serta keselamatan jalan raya terkawal sepanjang perayaan ini. Justru katanya PDRM telah mengenal pasti beberapa jalan alternatif untuk memastikan tidak berlaku kesesakan jalan raya di beberapa jalan utama antara Kota Kinabalu dan Penampang. Sementara itu mengulas mengenai kejadian kecurian kabel, beliau memberitahu bagi tempoh Januari hingga April tahun ini, Kota Kinabalu merekodkan kecurian kabel tertinggi iaitu 21 kes, diikuti Penampang 8 kes, Kudat 7 kes, Papar 6 kes, Tuaran 4 kes dan Kota Marudu 3 kes. Bagi Beaufort, Keningau, Kota Belud dan Sipitang masing-masing merekodkan 2 kes manakala Lahad Datu 1 kes. Inisiatif kerajaan ke arah meningkatkan usaha menaik taraf rangkaian internet 5G disambut baik golongan mahasiswa di negeri ini. Rata-rata yang ditemui berpendapat pelaksanaan rangkaian 5G dilihat tepat pada masanya kerana berupaya memberi impak positif dalam tugasan dan pembelajaran mereka. Sangat bersetuju dengan pelaksanaan 5G kerana membantu dalam pembelajaran era baru tahun 2023 dan membantu kelas online terutamanya. Sangat-sangat memberi impak yang besar dalam pembelajaran, akses informasi yang lebih luas, lebih pantas di ujung jari. 5G ini sangat bagus untuk pelajar, bukan saja pelajar lah, untuk semua rakyat Malaysia. Dia bukan saja murah tapi laju juga. Dia dapat membantu lah juga. So, pelajar-pelajar sekarang dorang banyak pakai digital juga kan, bikin buat kerja. Walaupun sekarang tidak sudah PKP, masih juga dipakai lah secara digital kebanyakan pelajar untuk melakukan kerja. Sebagai student, pelaksanaan 5G ini sangat memberi manfaat lah kepada student. Contohnya, selepas PKP, pelaksanaan online distance learning memang keraplah dilaksanakan. Jadi itu sangat membantu dari segi kami punya pembelajaran. Terdahulu, kerajaan bersetuju supaya pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia diteruskan melalui Digital Nasional Berhad DNB sehingga mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk menjelang penghujung tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata, perkara tersebut telah dipersetujui dalam mesyuarat Kabinet dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengesan lebih 535 kes kesalahan tahun ini melibatkan peniaga menerusi pemeriksaan 30,583 premis seluruh Sabah. Kebanyakannya kesalahan adalah melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011, Akta Timbang dan Sukat 1972 dan Akta Kawalan Bekalan tahun 1961. Menurut kenyataan pengarah KPDN Sabah, Georgie Abbas berkata kesalahan tersebut melibatkan kompaun berjumlah RM80,900 dengan rampasan lebih RM1,770,000 dan denda RM41,000. Menurutnya, selain penguatkuasaan, pihaknya turut menyebar luas pendidikan kepenggunaan, hak-hak pengguna serta nasihat kepada peniaga agar mematuhi undang-undang serta mengamalkan perniagaan beretika. Sementara itu, beberapa peniaga yang ditemui sentiasa mengalu-alukan langkah dilaksanakan KPDN Sabah terutama berkaitan kawalan barang keperluan asas serta barangan kawalan di setiap peringkat rantaian jualan.
Pantauan ini adalah penting kepada semua pasaraya terutamanya sebab kita perlu mengikut piawaian yang ditetapkan oleh government kan. So untuk memastikan kami dalam mengikut peraturan yang ditetapkan dalam segi harga kawalan, yang mana itu sangat penting lah. Untuk bekalan sama tanda harga pula, untuk setiap kali stok sampai kita akan terus sediakan popcard lah sebelum itu stok turun ke bawah lah. Telur kita ada sediakan kertas pink lah sekali dengan harga dia. Kalau macam contoh minyak inilah kita akan terterakan di depan display tu untuk harga dia punya lah. Pelbagai usaha akan terus dilaksanakan oleh Persatuan Thalassemia Sabah PTS dalam membendung peningkatan pesakit tersebut di negeri ini. Antaranya adalah pengajuran sambutan Hari Thalassemia peringkat negeri pada tahun ini disandarkan selain menentukan resolusi bersama dengan pendaftar perkahwinan diiktiraf. So that's why nanti dalam bulan 19 dan bulan 6 nanti ini Persatuan Thalassemia Sabah akan mengadakan perbincangan dan seterusnya satu perbincangan bersama-sama dengan pendaftar perkahwinan kepada semua daripada Muslim, Kristian yang terlibat dengan mendaftarkan perkahwinan ini. Kami akan berbincang bagaimana kita dapat mencegah atau mengawal ini daripada menular di kalangan generasi kita yang akan datang. Francis berkata demikian sempena program sambutan Hari Thalassemia Sedunia 2023 di Wad Daycare Thalassemia Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu. Menurutnya, PTS optimis bahawa tahun 2030 adalah sasaran strategik bagi merealisasikan hasrat Sabah sifar thalassemia major dan kini aktif mengambil pelbagai inisiatif ke arah mencapainya. Tambah Francis lagi, pihaknya juga akan terus bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak NGO bagi memperkemas kempen kesedaran melibatkan semua peringkat masyarakat. Beliau turut menasihatkan masyarakat untuk memeriksa status thalassemia masing-masing terutama sebelum melalui peringkat perkahwinan bagi mengelak sebarang kesulitan di peringkat generasi seterusnya. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Terus setia bersama berita wilayah untuk perkembangan dari negeri lain. Kembali bersama Dia Nawai di Angkasa Sapuri. Dia. Baik, terima kasih.